Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan rahmat dan limpah kurnianya dapat kita dipertemukan kembali untuk kita bersama-sama menyambung pembelajaran kita dalam subjek RBT. Okey, pada sesi pembelajaran kita pada kali ini, kita akan meneruskan pembelajaran kita di dalam unit yang ke-6 yang bertajuk Reka Bentuk Pengaturcaraan. Di mana pada kali ini kita akan membincangkan tentang langkah-langkah menyelesaikan masalah dan cara untuk kita melakukan sesuatu tugasan. Okey, mari kita lihat kepada asas pengaturcaraan, di mana di dalam pengaturcaraan ini kita perlu memahami kepada tiga konsep utama, iaitu yang pertama algoritma, yang kedua pseudocode dan yang ketiga carta alir. Okey, mari kita tengok kepada algoritma dahulu. Okey, pelajar semua boleh buka buku teks, rujuk muka surat 80. Okey, di mana algoritma ini ialah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah atau melaksanakan sesuatu tugasan. Okey, kalau kita tengok dalam muka surat 80 tersebut, ada satu situasi di mana sebuah keluarga itu sedang berbincang ataupun sedang bertanyakan bagaimanakah cara untuk kita menyediakan teh O. Okey, kalau kita lihat pada contoh algoritma yang telah disediakan. Kita lihat, mula-mula masukkan air ke dalam ceret elektrik dan panaskan air sehingga mendidih. Kemudian, tuangkan air panas tadi ke dalam teko. Masukkan seuncang teh ke dalam teko, rendamkan dan biarkan seketika sehingga air bertukar warna perang kekuningan. Kemudian, keluarkan uncang teh dan masukkan gula. Kacau gula sehingga larut. Tuangkan teh O tadi ke dalam cawan dan hidangkan. Okey, di mana ini ialah algoritma ataupun langkah penyelesaian masalah untuk membuat teh O. Dan kita kena tahu bahawa algoritma ini boleh dijelaskan dalam dua bentuk, iaitu yang pertama dalam bentuk pseudocode dan dalam bentuk carta alir. Kita tengok dahulu ke dalam bentuk pseudocode, di mana pseudocode ialah satu set pernyataan dalam bahasa biasa. Di mana pseudocode ini menunjukkan langkah demi langkah melaksanakan tugasan dari mula hingga tamat. Okey, jom kita tengok kepada ciri-ciri yang perlu ada dalam pseudocode. Okey, kita lihat dahulu daripada segi susunan. Susunannya ialah mesti lengkap dan tertib. Lengkap di sini maksudnya pernyataannya ditulis lengkap dan tertib. Maksudnya di sini tertib mengikut urutan. Okey, kita lihat pula daripada segi pernyataan, di mana kata kerja pada awal pernyataan. Kita kena tahu bahawa kata kerja mesti di awal pernyataan. Kalau kamu lihat dekat tulisan yang ditebalkan dan yang tulisan semua huruf besar tu. Contohnya, masukkan, panaskan, tuangkan, rendamkan, keluarkan, kacau, tuangkan. Okey, semua itu adalah kata kerja. Dan kata kerja tersebut mestilah berhuruf besar dan tebal. Seperti dalam contoh tersebut. Kita lihat pula yang seterusnya. Setiap pseudocode itu mesti bermula dengan perkataan mula. Okey, dan diakhiri dengan perkataan tamat. Di mana kedua-dua perkataan ini mestilah dalam berhuruf besar dan juga ditebalkan. Boleh tengok lihat contoh tersebut. Mula, kemudian ditebalkan tulisan daripada kata kerja tersebut dan semua huruf besar. Masukkan air dalam ceret elektrik, panaskan air sehingga mendidih dan sehingga tuangkan teh O ke dalam cawan dan tamat. Begitulah ciri-ciri yang perlu ada di dalam pseudocode. Okey, kita lihat pula dalam carta alir. Di mana carta alir ialah langkah-langkah penyelesaian masalah secara grafik. Okey, kalau kita tengok tadi, pseudocode ialah penyataan dalam bahasa biasa. Kalau carta alir ni pula secara grafik. Bila kita cakap pasal grafik, mesti kita menggunakan simbol-simbol. Di mana simbol ini dalam carta alir dihubungkan dengan menggunakan anak panah. Okey, jom kita lihat kepada simbol geometri di dalam carta alir. Okey, boleh lihat jadual yang telah Ustaz sediakan kat belakang ni, di mana setiap simbol geometri itu membawa maksud yang berbeza-beza. Contohnya simbol geometri yang pertama bermaksud mula ataupun tamat. Penerangannya ialah mula dan tamat sesuatu aktiviti. Untuk perkataan mula dan tamat mesti menggunakan simbol tersebut. Okey, untuk yang kedua ialah segi empat, di mana bermaksud proses. Di mana sesuatu aktiviti atau proses mesti menggunakan simbol geometri yang diberikan. Yang ketiga ialah dibentuk tajam dan disengit. Itu bermaksud input ataupun output, di mana ia membawa penerangan kepada input atau output sesuatu proses. Di sini membawa maksud bahawa apabila kita memasukkan sesuatu atau kita keluarkan sesuatu, baru kita gunakan simbol geometri tersebut. Okey, dan yang terakhir sekali ialah simbol anak panah yang bermaksud aliran, di mana penerangan ialah tentang aliran sesuatu aktiviti. Okey, jom kita lihat kepada ciri-ciri yang perlu ada di dalam carta alir. Okey, yang pertama kita tengok pada segi susunannya.
mestilah lengkap dan juga tertib. Kalau kita lihat dalam jadual tersebut, perkataan dia dan penyataannya semua lengkap. Dan tertib di sini bermaksud mengikut urutan. Yang kedua ialah pernyataannya. Pernyataannya, kata kerja pada awal pernyataan. Sama seperti pseudocode, kata kerja di awal pernyataan. Tetapi, kita kena ingat, dekat carta alir, kata kerjanya tak perlu dibesarkan huruf dan tak perlu ditebalkan. Tulis seperti biasa. Itu perbezaan antara pseudocode dan carta alir. Tetapi kita kena tahu, di dalam carta alir kita mesti menggunakan simbol. Di mana simbol itu mesti digunakan dengan betul lah. Contoh kat sini, perkataan mula dan tamat menggunakan simbol yang sama. Itu adalah simbol untuk mula dan tamat sahaja. Okay, untuk proses, kita gunakan segi 4. Kalau kamu perasan, perkataan proses di situ ada 2. Di antaranya ialah panaskan dan juga panaskan dan juga rendamkan. Okay. Dan satu lagi kita ada kat situ kacau. Ketiga-tiga benda ini ialah proses. Kita tak ada nak keluarkan ataupun tak masukkan apa-apa. Kalau kita lihat dekat input dan output punya simbol, input dan output menggunakan segi 4 yang sengit, yang tajam tu kan. Itu ialah input dan output. Kalau kamu perasan, perkataan masukkan, maksudnya kita masukkan sesuatu. Perkataan tuangkan, maksudnya kita keluarkan sesuatu. Itu ialah input dan output. Kita mesti guna segi 4 yang sengit, yang tajam tu. Dan yang terakhir sekali ialah perkataan mula dan tamat. Mesti digunakan dengan betul lah. Simbolnya betul, bermula dengan perkataan mula dan diakhiri dengan perkataan tamat. Itu ialah ciri-ciri carta alir. Dan insyaAllah sebagai kesimpulannya, kita dah lihat tadi tentang asas reka bentuk pengaturcaraan. Di mana ada 3 konsep penting yang kita kena tahu, iaitu algoritma, pseudocode dan carta alir. Dan kita dah tahu maksud ketiga-tiga perkara ini dan perbezaan yang terdapat di dalam algoritma, pseudocode dan carta alir. Kita faham tadi, algoritma ialah langkah menyelesaikan masalah dalam sesuatu tugasan. Algoritma ni boleh dijelaskan dalam 2 bentuk, iaitu pseudocode dan carta alir. Pseudocode satu bentuk penyataan biasa, kalau carta alir ialah secara grafik. Kamu kena ingat kat situ supaya kamu lebih faham. Dan insyaAllah, semoga kita berjumpa lagi pada sesi pembelajaran kita yang akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.